Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya hormati Cikgu Amri bin Yahya, Pengetua SMK Sri Tangkak, Puan Fadilah binti Yusof selaku GKMP Bahasa dan rakan-rakan guru sekalian. Baik, sebelum kita memulakan sesi kita pada petang ini, pada yang beragama Islam, kita akan mulakan dengan bacaan umum kitab dan bagi yang bukan beragama Islam, boleh bertafakur dan berdoa mengikut fahaman masing-masing. Al-Fatihah. Bismillah. Ya, dah betul. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Okey, selamat petang semua. Terima kasih. Saya mohon pula. Saya mohon izin sebab saya akan buat sesi hari ini secara santai sahaja. Okey, kita relax petang-petang ni untuk dapatlah insyaAllah lah mendapat ilmu yang baru dan semoga ia bermanfaat buat semua. Okey, so yang lain pun nanti jangan takut untuk respon. Kesian saya ni, kita seorang-seorang saya bercakap. Okey, seperti yang tertera di skrin, hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan semua mengenai satu add-ins dalam PowerPoint. Sebab saya percaya kebanyakan daripada kita memang menggunakan PowerPoint semasa kita mengendalikan kelas PDPR kita. Okay. Jadi ada satu lagi penambahan add-ins dalam PowerPoint ini yang mana dia akan menjadikan kita punya PDPR tu lebih interaktif. Sebab saya faham kalau kita bertanya budak secara lisan, murid kita susah sangat nak jawab. Seumpama ada belian dalam mulut. Jadi dengan adanya penggunaan class point ini, kita boleh dapat respon daripada budak. Itu yang menariknya. Kita akan minta budak respon juga, dia suka tak suka dia kena jawab. Okay? Dan dia bukan sahaja kita boleh guna dalam Google Meet. Kita juga boleh gunakan dia semasa, katalah kita pilih pada hari itu, kita guna kaedah Telegram. Bukan kita guna video chat, tapi kita guna live chat. Kita guna voice chat, Kita guna voice chat. Jadi kita masih boleh buat PDPR interaktif, murid masih boleh tengok kita punya paparan slide. Jadi tak perlu guna Google Meet. Okey. Jadi tapi sebelum saya meneruskan sesi ini, saya nak buat satu poll. Okay, ada soalan sekejap . Sorry saya type sungguh huruf besar. Okay, boleh tak tengok dekat ruangan poll? Saya nak tahu apa peranti yang sedang rakan-rakan gunakan. Adakah anda sedang menggunakan komputer riba ataupun gunakan telefon pintar? Kat sini ada 20, tolak saya 19. 17. Ada. Okey. Baru 6 orang yang jawab. Baru 6 orang yang ikut. Pada yang baru hadir, selamat datang. Selamat mengikuti sesi bersama saya petang ni. Ada poll di ruangan poll. Kalau rakan-rakan ingat tekan dekat activities tu. Okey. 7 orang dah jawab, 8. Saya masih menanti yang lain. Ya, saya Cikgu Loh. Ina nak buka poll macam mana nak? Akak ada suara. Sekejap. Cikgu Loh kenapa tak dengar suara saya ke apa? Loh tak dengar? Yang lain dengar tak suara Ina? Dengar. Suara Ina Dengar. Okay, thank Tapi you. perlahan. Perlahan. Okay, Dengar. Jelas. Okay, sekejap. Dah betul dah mic. Ina okey, saya increase saya punya sound dekat speaker tu okey. Suaranya jelas. Okey, cantik. Ni dengar Siapa tak dengar,
Sempat ambil putik kapas lagi. Kak Zila, dekat bawah kalau guna komputer sebelah kanan ada ruangan, ada gambar chat, ada gambar 3 segi, 4 segi bulat. Akak tekan dekat situ. Oh ya, betul. Apa? Ina tak jumpa Nah. Tak jumpa, akak guna komputer kan? Dekat bawah kak? Okey, akak sekarang ni akak bagi tahu Ina apa gambar yang akak nampak dekat bawah sebelah kanan. Gambar meeting detail, show everyone, chat with everyone, activities. Yang itu. Yang itulah. Yang aktiviti ni klik. Ya. Kalau tengok je tak ada apa kak, dia kena tekan. Lepas tu klik poll. Ya betul. Klik poll Ya. Okey. Lina, saya guna tab. Klik guna tab. Lina, I download dah Lina. Ruangan aktiviti, lepas tu saya tekan memang ada poll. Okey. Tahniah Cikgu Amri. Cikgu Amri guna tab. Saya guna tab. Tak ada pilihan dia pula saya terlupa pula. Anggaplah cikgu telefon pintar lah. Saya tekan telefon pintar je. Right. 15 orang dah vote. Okey. Kepada yang mengguna komputer riba ataupun yalah guna laptop, saya percaya handphone ada di tangan kan? Okey, sebab nanti rakan-rakan boleh guna laptop ataupun boleh guna handphone pada aktiviti simulasi nanti. Okey, saya pun akan guna handphone saya juga. Alright, so saya tamatkanlah poll ni, tak apa. Saya nak tahu tu je. Okey. So sekarang ni dah sampailah ke sesi kita kenal dulu apa itu class point. Alright. So kita nak cari class point ni. Okey, dekat new tab, dekat search ni type the class point. Okey, ambil yang ini, classpoint.io. Okey, inilah dia. ClassPoint ini ialah interactive quiz dalam PowerPoint. Okey. Dekat CG, dekat paparan skrin ni. Okey, kalau rakan-rakan boleh tengok, dia compatible with Windows 7, 8, 10 dan juga Office 2013, 16, 19 dengan 365. So ini saja yang compatible. Maksudnya rakan-rakan punya laptop semua dah power-power kan, so boleh guna. Alright. Dan kalau kita tengok sekejap dekat laman web ini, okay, ni features dia, yang lain saya tak pergi, saya nak tunjuk dekat ini, pricing dia, harga dia. Okay, kalau rakan-rakan biasa, kita akan guna yang free lah, okay, yang basic free ni, dia forever free, tapi dalam satu PowerPoint hanya boleh guna 5 soalan sahaja. Dia boleh bina 5 soalan sahaja. Kemudian bilangan maksimum dalam kelas tu ialah 25 orang. Kalau kelas rakan-rakan 26 orang, so seorang tu akan tak boleh guna lah. 25 sahaja yang boleh guna. Kemudian dia ada all question types, nanti kita tengok jenis-jenis soalan yang ada. Kemudian dia ada leaderboard. Okay, dia ada slide annotation, kita boleh menulis dekat slide tu. Kemudian ada digital whiteboard. Okay, ini untuk free. Kalau untuk pro, dia sama sahaja macam basic tu, melainkan dia unlimited question. Maknanya tak kisah berapa banyak soalan pun kita boleh buat dalam PowerPoint tu. Kemudian maximum class is 200. Dan dia boleh export leaderboard as CSV. Kita boleh import keputusan leaderboard tu dan premium support lah. Okay, yang ini. So rakan-rakan boleh kira lah $8.9 US dollar sebulan. So setahun 400 lebih kot, kalau tak silap 400 pun 600 lebih, lingkungan macam tu lah. Okay, so cuma sekarang ni kalau rakan-rakan tengok dekat media sosial, dekat Facebook, ramailah orang hari tu, macam hari tu yang saya share tu, 3 hari mereka buka pro, diorang bagi offer 1 tahun RM61 duit Malaysia, RM61 Malaysia. Dan ada juga di kalangan rakan-rakan kita yang bertuah, mereka dapat langganan 1 tahun lebih murah daripada harga yang ditawarkan hari tu sebab mereka beli secara pukal. Okey, itu adalah cara-cara mereka buat. Okey, so ini dia class point. So rakan-rakan, semua orang yang siapa nak guna ni, dia kena
download dululah. Okay, so rakan-rakan tekan je download now. Okay, so dekat sini dia akan keluar lah your name, your email, organisation. Rakan-rakan type sahaja nama, email, gunalah email MOE. Lepas tu organisation type lah nama sekolah, kemudian klik download. Okay, macam saya, nanti ikut je, follow je, jadi dia akan download ni apa semua dan dia akan masuk dalam kita punya PowerPoint. Okay. So sampai kat sini, sampai cerita download ni, ada soalan tak? Okey tak? Siapa faham? Siapa faham? Okey. Siapa faham tekan tangan dulu. Okey. Alright, terima kasih. Okey, dah. Anak-anak murid boleh turun tangan. Okey, now saya nak paparkan, kita nak masuk ni dah. Kita masuk PowerPoint kita. Kalau saya laju, ingatkan saya, tolong bagi tahu saya. Okey, bila rakan-rakan dah install, dah download dan juga dah install ClassPoint tu, nanti dia akan ada dekat atas ni. Home, insert, draw, design, transition, animation, slideshow, review, view, help. Ni, ignore ClassPoint. Okey, macam saya dah login lah. So rakan-rakan nanti bila masuk, dia takkan ada yang pen ni semua tak ada, kosong. So apa rakan-rakan perlu buat ialah sign in. So kita sign in lah. Alright, kalau rakan-rakan tengok, alhamdulillah lah saya dah belilah account pro ni. So boleh, memang seronok guna. Okay, cuba satu, kalau ada soalan dekat chat, tolong bagi tahu saya sebab saya tak boleh nak tengok ni chat ni sebab saya sekarang dekat sini. MacBook tak boleh, MacBook tak boleh, dia boleh Windows sahaja. Okay, macam tadi yang saya tunjuk tu, mana dia? Dia kata ni je, compatible with Windows 7, 8, 10 dengan Office 2013, 2016, 2019 dengan 365. Okay? Alright. So bila kita rakan-rakan dah install, dah login, so inilah paparan dia dekat ClassPoint ni. Okay, kalau jom kita tengok sekejap, kita kenal dia punya menu bar tu. Dekat sini ada annotation setting, dia ada bagi kita 5 jenis pen. Okay, pilihlah warna, katalah pen 1 ni warna hitam, pen 2 ni warna merah, boleh tukar, tak kisah. Okay, ni ada warna-warna dia. Okay, ini whiteboard background. Okay, kalau kita nak tukar. Dekat sini, kita boleh juga, kalau contoh kan, rakan-rakan yang mengajar subjek matematik, rakan-rakan boleh cuba downloadkan gambar kertas graf dan setkan dekat sini. Boleh ni, use an image ataupun so masukkan image dalam ni, so nanti background belakang kita akan jadi kertas graf. Jadi rakan-rakan boleh mengajar, boleh melukis lah dekat situ. Okay, ini rule paper yang garis-garis, okay, yang mengajar nak menulis tu kan. So boleh guna, ini whiteboard. Okay, ini dia interactive quiz dia. Ada 5. Yang pertama ialah multiple choice, pelbagai pilihan. Yang kedua ialah word cloud. Nanti kita akan kenal apa benda ni, semua ni. Yang ketiga ialah short answer, jawapan pendek. Kemudian slide drawing dan juga image upload. Okay, yang ini slideshow option, nak display toolbar, display class code, enable audience slide viewer. Okay, ini untuk review, nak share PDF. Ini leaderboard dengan delete all responses dan help lah kat sini. Okay, so sampai sini saya stop sekejap. Ada tak apa-apa soalan tentang feature ni? Tengah download ya, Ina masih download. Oh, okay. Sekejap Tak apa. Tak apa. Ina nak tanya. Okay. Kalau kita dah download ClassPoint ni, automatic PowerPoint dalam laptop kita ni dia dah tukar ke macam mana? Dia akan ada nanti dekat atas ni. Oh, kita buka macam biasa lah, new yang kita buka yang baru lah macam biasa. Betul. Okay. Macam biasa.
Okay. Right. Habis. Okay. Saya teruskan. Boleh Okay. Bila kita mulakan PDPR, sebelum kita memulakan PDPR, kita mesti sediakan bahan-bahan kita dululah. Jadi macam biasa, rakan-rakan sediakan rakan-rakan punya slide dan mesti dah ada dalam kepala dah apakah yang akan kita apakah yang akan kita ajar, apakah bentuk soalan yang akan kita kemukakan semasa PDPR tu nanti. Jadi contoh, inilah contoh. Katalah ini saya dah buatlah slide untuk saya punya PDPR. Okay, sebelum tu sekejap saya lupa nak delete ni. Okay. So ini slide saya, macam mana depan ada tajuk, kemudian ni ada nota kan, macam tidak ajar budak, nota semua nak terangkan nota. Okay, sampailah dekat sini. Katalah ini adalah contoh soalan yang saya nak bagi dekat anak murid saya. Okay, saya tanya yang ini kena buka mic, jawab. Tadi saya bagi tahu ada berapa jenis interaktif quiz dalam kelas point ni? 5. Ada 5. Oh, Vimala rajin menjawab lah Vimala. Nak dia cakap. Vimala, hari tu dah pernah jawab, jangan jawab bagi orang ni. Saya hari ni diam saja jadi observer, okay. Kita bagi chance orang lain jawab, okay? Boleh, orang lain diam lah, saya lama nak tunggu. Okay, ada 5. Okay, kalau rakan-rakan tengok contoh soalan yang saya buat ni, yang ini merujuk kepada apa? Adakah multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing atau image upload? Mana satu saya nak pilih? Multiple choice lah. Multiple choice. Yes, multiple choice. So saya tekan multiple choice ni. So bila saya tekan, dia akan keluar dekat sini. Inilah dia punya setting. Yang ini saya boleh bawa. Yang ini jangan risau. Yang ini murid-murid tak nampak. Masa slideshow nanti tak nampak. Yang nampak hanya kita sahaja sebagai seorang guru. Kita je. Admin je yang nampak. Okay. So now, dia akan tanya ni. So kita jawablah kat sini. Number of choices. Kat sini ada berapa pilihan? A, B, C, D. So ada 4. Jadi kita pilih 4. Katalah soalan kita kalau ada 2 pilihan, so kita akan ambil number of choices dia 2. Right. Kemudian allow selecting multiple choices. So adakah soalan ini membenarkan murid memilih lebih dari satu jawapan? So macam yang ini taklah, satu je lah jawapan dia. Okay, yang ini ada tak correct answer? Ada. So kita tekan has correct answer dan kita pilihlah apa jawapan dia. Okay, so ini jawapan dia. Kemudian adakah kita nak buat ini dalam mode kompetitif? Kita nak buat, nak tahu siapa cepat nak bagi nampak apa leaderboard kan? Okay, katalah soalan yang pertama ni tak nak, saya nak buat just soalan biasa sahaja. Okay, pergi dekat bawah. Yang ini play options. Okay, start question with slide. Maksudnya, paparkan slide, budak terus jawab. Adakah saya nak macam tu? Okay, saya tak nak. Saya nak terang dulu pasal soalan ni apa semua. Bila saya tekan multiple choice ini, barulah dia akan menjadi bentuk interaktif. So yang ini saya uncheck. Okay, minimize result window after question start pun saya tak nak. Saya tak nak usik apa-apa. Okay, yang ini close submission after. Maksudnya kita bagi tempoh masa. Berapa kita nak? Katalah yang ini saya nak bagi tempoh masa. Okay, so kita boleh pilih lah. 1 minit, ni ada 15 saat, 30 saat, 1 minit, 2 minit. Okay, katalah hari ni saya saja je nak kenakan kawan-kawan, saya bagi 15 saat je untuk jawab soalan ni. Okay, jadi kita tengok siapa cepat tak, sempat tak nak jawab. Okay, so ini sahaja untuk slide saya yang nombor 3. Alright. Okay, saya terus je dulu dah. Okay, pergi dekat nombor 4. Slide saya nombor 4. Okay, memandangkan kita kat sini banyaknya bidang bahasa, jadi saya pula boleh bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris je. Bahasa Cina, bahasa Tamil saya tak pandai. Nanti sekarang lain pula jadinya ya. Jadi okey, katalah ini pula. Okay, yang ini saya nak pilih interactive question jenis apa? Ada 5 tadi. Multiple choice, word cloud, short answer, slide drawing, image upload. Mana satu?
Sama lah, multiple choice kan? Janganlah marah Philip. Tak ada. Multiple choice, betul. Okay, multiple choice. Right, saya letak ni kat tepi, saya dah letak atas boleh, saya nak letak sini, suka hatilah nak letak mana-mana. Okay, so ini number of choices, ada berapa? 4. 4, okay. Allowing selecting multiple choices, tak. Okay, Tak. ini has correct answer. Okay, yang ini saya nak buat competition mode. Okay, kalau rakan-rakan perasan, cuba tengok dekat logo, dekat gambar ni, multiple choice ni, button biru ni kan. Bila saya tekan competition mode, dia keluar gambar piala. Maksudnya ini, lepas ni memang ada ni lah. Ada kiraan markah lah. Saya nak tengok siapa dulu, siapa cepat. Okay, yang ini sama. Okay, so yang ini saya tak nak pilih, ni saya tak pilih, yang ini pun saya tak ambil. Okay, so saya ambil 2 ni sahaja. Alright, settle untuk multiple choice. Saya stop sekejap. Ada tak soalan? Okey tak? Boleh faham tak? Okey. Boleh Okey, so saya pergi ke slide saya nombor 5. Okay, saya kecilkan sikit. Okey, soalan saya berbunyi begini. Lihat gambar bersiri di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar bersiri tersebut, tuliskan 2 peribahasa yang sesuai. So, untuk ini, soalan bentuk ini, saya akan ambil apa? Antara 5 ni. Image ke? Tak. Tengok soalan dia. Tulis. Short answer. Saya akan ambil short answer. Short answer. Fadilah, boleh jawab Fadilah. Ini untuk menunjukkan kebolehan anda berbahasa Inggeris. Sama. Tak ada siapa nak ni. Okay, short answer. Alright, betul. Okay, kat short answer ni, kita tengok pula dia punya ni, option dia kat sini. Okay, hide participant names when viewing responses. Okay, ini sangat bagus. Fungsi ni sangat bagus. Katalah, kita ada anak murid kita yang agak pasif. Segan nak cakap jawapan, takut salah, nanti kawan tertawakan. Jadi kalau kita tak nak paparkan nama anak murid kita, siapa yang jawab tu, masa kita view responses, nanti saya akan tunjukkan apa maksud viewing responses tu, so kita boleh tekan ni. Jadi masa kita nanti bincang jawapan, kita boleh bincang apa yang anak murid kita jawab, tetapi mereka tak tahu siapa yang jawab. Mereka tak akan dapat nama. Tapi cikgu akan dapat nanti. Masa kita dah habis nantilah, boleh. Boleh tak? Rasanya boleh. Okey, tak apa, nanti kita tengok Okey, yang ini pun samalah macam tadi, play options ni sama je. Okey, start question tak nak. Saya sarankanlah yang ini jangan tick. Kita relax dulu, bagi budak tengok soalan, bila dah okey semua dah, okey sekarang boleh jawab. Pak, kita tekan short answer ni. Okey, minimize ni tak perlu. Okey, close submission ni saya nak bagilah, kali ni saya bagi 2 minit. Okey. So ini dia untuk short answer. Okay, next, saya pergi ke slide saya nombor 6. Okay, ada soalan begini. Soalan ni sebenarnya dia suruh suaikan jawapan. So yang ini rasanya apa yang sesuai? Slide drawing. Yes, slide drawing. Dekat sinilah nanti anak murid kita kalau diorang guna handphone pun, maksudnya nanti diorang akan guna jari ataupun mereka akan guna sekejap tak tanya. Samila ingat lagi tak ni? Stylus Ingat lagi tak? Ada lagi tak? Siapa yang beli hari tu? Ada. Rasanya dah boleh guna. So budak nanti selain daripada guna jari mereka juga boleh guna stylus pen untuk nak jawab, nak melukis lah. Okay, kat sini saya ambil slide drawing. Okay, pun sama juga. Kita nak hide tak participant name and viewing responses. Okay, yang ini saya tak nak hide. Saya saja nak paparkan. Nanti rakan-rakan boleh tengok lah. Yang ini saya buat seminit. Okay. Sekarang ini, apa yang saya sedang buat pada rakan-rakan semua ialah saya tunjuk contoh soalan yang rakan-rakan boleh buat semasa PGPR bersama anak murid. Okay? Dan saya percaya rakan-rakan saya semua bijak, boleh memikirkan apakah kaedah yang sesuai, apakah bentuk soalan yang sesuai untuk digunakan semasa lesson ni.
Dan dia bukannya bila kita buat slide PowerPoint ini semua kena ada soalan. Tak. Kita kan ada kan lesson kita penerangan, lepas tu kita nak tanya budak, okey faham ke tidak yang tadi tu. Kemudian kita pergi balik kepada penerangan. So kita boleh gila-gila kan. Dia bukannya kata daripada slide 1 sampai slide 5 semua soalan, tak. So kita boleh selang-seling. Okey. Cuma yang ini, sekarang ini saya tunjuk ni memang semua slide tu ada soalan lah. Melainkan soalan slide nombor 1 dan nombor 2. So itu penerangan sahaja. Okey, saya pergi ke slide nombor 7. Ini adalah maze. So kalau maze ni saya nak pilih apa? Slide drawing kot. Yes. Slide drawing. Masih lagi slide drawing. So anak murid boleh lukis nanti jalan. Okay. Saya ambil height. Saya nak tengok rakan-rakan boleh tak cari jalan dalam masa 1 minit. Okay. Saja je Ina ni buat dajal petang-petang Okay. Alamak. Okay, ni. Slide ni tak ada, sorry. Silap pula. Okay, yang ini. Next slide saya nombor 8. Tempat peringatan yang anda ingin pergi apabila tamat pandemik ini. Yang ini saya nak buat image upload. Nanti inilah dia nak guna nanti yang saya minta rakan-rakan sediakan tu. Tak apa, yang tak sempat nak cari tu tak apa. Nanti up je gambar apa-apa yang ada. So saya hide participant, saya tak nak hide. Saya nak paparkan. Saya nak paparkan yang tapi saya hide tak? Oh tak nak, saya nak paparkan. Saya nak silap dah. Ini saya hide lah. Okay. Ni saya tak nak hide. Close submission after 2 minit. Okay. Submission after 2 minutes. Okay dah. Okay. Dan ini yang akhir sekali. Kongsi perasaan anda setelah mempelajari kelas point ini. Akhirnya saya nak guna yang terakhir ini iaitu word cloud. Okay, nanti rakan-rakan boleh tengok apa dia word cloud ni. Okay, dekat word cloud ini kita boleh juga buat pilihan di sini. Adakah kita nak hadkan submission anak murid kita? Ataupun kita tak kisah anak murid nak jawab 10 kali pun suka hati lah, mereka jawab lah. So dekat sini saya tak nak limit. Saya unlimited. So rakan-rakan nanti boleh jawab berapa banyak perkataan yang rakan-rakan nak bagi. Perkataan ataupun frasa, boleh. Okay, yang ini macam biasa. Ini saya nak close after 3 minutes lah. Saya buka panjang sikit, 3 minit. Okay, slide saya dah cukup. Okay, soalan saya seterusnya. Saya ada berapa slide? Berapakah jumlah slide saya pada petang ini? 14 tak? Salah. 10. Ada 10 slide. 10. Ya, ada 10. Ni slide 9 out of 10. Okay, saya ada 10 slide. Jadi nanti di akhir nanti kita tengok slide saya jadi berapa pula. Okay, so now okay, untuk penyediaan awal ini, penyediaan sebelum kita mula PTPR ni, ada tak apa-apa soalan nak tanya? Ina, soalan perlu 5 saja kan dalam satu slide tu yang free? Bukan dalam satu slide tu 5 soalan. Maksudnya dalam satu file slide kita ni, satu file ni yang free boleh guna 5 saja. 5 kali gunalah. Nak guna short answer tu 4 kali, slide drawing sekali. Contoh. Boleh? Maksudnya tak boleh guna lebih lah, tak boleh buat lebih daripada 5 lah. Faham tak? Ulang balik. Macam ni. Katakanlah Mila nak tanya, okay, Mila boleh guna slide yang ada class point. Maksud saya ni, Mila hanya boleh guna 5 saja. Function ini dalam 5 slide saja. Senang faham. Maksudnya boleh guna 5 kali je. 5 soalan. Tak kisah multiple choice 2, katalah multiple choice 2, word cloud 1, upload image 2. Boleh? As long as dia jadi 5.
Tapi Okay. kalau Mila tak boleh buat contoh multiple choice 5, lepas tu Mila nak buat word cloud 1. Tak lepas. Tak boleh. So dia hanya boleh guna 5 sahaja. Untuk satu-satu ni lah. Kalau rakan-rakan rasa nak guna banyak, so kita buat file PowerPoint yang lain lah untuk satu PDPR tu. Alright? Okay, kalau dah tak ada soalan lain dah, kalau tak ada kita nak mula dah. Tadi ialah sebelum PDPR. Sekarang kita nak masuk dah fasa semasa PDPR. So, okay. Kalau rakan-rakan tengok, class point ini hanya akan berfungsi dalam mode present. Bila saya tekan present ni, slideshow ini sahaja, barulah fungsi class point ini akan boleh digunakan. Okay, so rakan-rakan tengok ke atas sebelah kanan ni, dia ada class code. So saya klik dekat class code ni, kalau rakan-rakan tengok, ada budak dah 7 orang. Bukan, ini adalah account yang tadi saya guna masa kelas 2 Nilam. Jadi saya buatlah new class code. Okay. So sekarang ni apa saya nak rakan-rakan buat ialah pergi dekat, okay saya type lah sekejap. Saya akan type dekat ruangan chat. Okay, pergi dekat classpoint.app. Kemudian 14158. Okey. Kemudian rakan-rakan masukkan kod ni. Okay, contoh saya masuknya classpoint. Okey, dia akan keluar paparan depan macam saya tunjuk ni. So masukkan class code tadi 141 berapa tadi? 14158. Kemudian masukkan nama. Rakan-rakan masuklah nama rakan-rakan. Untuk sesi ni masuklah nama apa-apa. Tak payah masuk nama sendiri pun tak apa. Nak buat nama samaran pun tak kisah. Okay. So saya pun akan masuk juga dekat saya punya handphone. Apa nama 14158. Okey. Kalau rakan-rakan tengok, bila rakan-rakan masuk dalam class code ni, dia kosong. Nampak tak? Dia tulis situ presenter is not in slideshow. So bila saya tekan slideshow, so saya akan nampak lah, rakan-rakan pun akan tengok. Adalah slide yang tu. Ada. Ada. Ya, Ada, Fadilah, nampak ada. Okey, saya tekan dekat class code atas ni. So saya nampak lah siapa yang dah masuk. Oh ada Hisnani, ada Cikgu Suzana, ada AB, ada T, ada NMG, ada Gadis Sabahan. Wow, Gadis Sabahan. Macam aku tahu saja siapa. Ada Alex, ada Emily, ada Bimala, ada Ong, ada Tesikia. Ni ada Nur Malang. Fadilah, tolong review lagi sekali ada berapa orang dekat dalam tu? Dekat Google Meet. Yang masuk kelas Philip dah masuk tak? Macam Philip tak masuk lagi ni. Ina, saya belum masuk. Saya belum masuk lagi. V tengah tolong saya ni. Oh, Sekejap. Ada 20 orang. 20 okey. 20 termasuk? Tak masuk. Okey, kita tunggu sekejap lah. Kita tunggu. Ina, saya belum masuk lagi sekejap. Baik, tak apa. Ina, akak tak reti lah. Akak ada handphone tak kat tangan akak? Ada. Okey. Akak pergi dekat handphone akak tekan. Terminal 1 je di sana. Nak masuk internet, akak tekan Chrome. Tekan apa? Chrome yang akan nak masuk internet selalu akak nak cari apa-apa tu, nak cari resepi ke apa tu, akak tekan Chrome tu. Mana ada Chrome?
Akak kalau masuk internet dekat handphone akak guna apa? Video. Ya, sudah ada tak saya? Ada, Philip ada. Okay, thank you. Akak guna apa kak? Ina, Ha? boleh telang sekali lagi sebab tadi saya masuk lambat. Jadi, Boleh. Okey, Ha. sekarang ni Tiu pergi dekat tengok dekat chat. Tengok dekat Chat. ruangan chat tu. okey. Ada Nanti tak? ya. Tu Ina tulis classpoint.app. Ada tak? Okey, nanti ya. Saya tengok check tu dulu ah. Hmm. Ada. Okey. Tiu guna handphone ke guna laptop? Handphone. Okey. So, Tiu klik je classpoint.app. Ada sudah. Okey. Class code. Kelas kod dia ialah 14158. Okey. Nama saya tulis sajalah. Suka hati nama you mau tulis apalah. Okey. Okey. Nak macam ni. Join. Balik pada Kak Zila. Lepas Okey. join. Tulis nama Ismail Zabri. Astaghfirullahaladzim. Lepas join, Lepas join duduk diam-diam. Nanti you nampak apa? saya nampak save slide bidang bahasa Okey. Ina Ghazali. Okey, diam situ. Okey, saya nak balik pada Kak Zila ni, kesian je. Akak sekarang tekan kat handphone, dah tekan tak Google Chrome? Google. Tak jumpa lah Google Chrome. Kalau akak search internet dekat handphone, akak tekan apa? Google je lah. Akak tekanlah Google tu. Akak Okey. tekan Google tu, lepas tu akak type classpoint.app. CLAS class 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 POINT POINT APP. .app. Lepas tu Ada titik .app. Ada. Classpoint.app. Betul. Tak ada dot tu maksudnya apa? Titik. Ya kak, noktah. CLASS Maksud APP. POINT noktah app. Betul? Tekanlah enter. Lepas tu dia keluar apa? Classpoint.app interclass code and join. Betul. So sekarang ni dekat bahagian class code akak type 14158. 14158. Betul. Kemudian dekat bahagian nama tu masuklah nama akak. Okey dah. Join. Okey, sekarang Kak Zila dah ada. Okey, saya dah cukup dah 20 orang. Okey, siapa yang guna handphone dan juga laptop boleh tengoklah paparan. So nanti kalau kita buat kelas, Google Meet dekat kita punya laptop, handphone ni kita boleh untuk nak semak lah macam mana kita punya perjalanan kelas point ni. Okey, kalau rakan-rakan tengok, tolong tengok sekejap kat paparan Meet. Pada paparan kelas point cikgu, dia akan ada di ruangan atas sebelah kanan ialah kelas code dan juga bilangan murid yang sudah ada dalam ni. Okay, kalau saya tekan, dia akan keluarlah 21 participants join. Okay, ini boleh scan QR code kalau nak. Okay, ini so saya X-kan sahaja. So di bawah dia ada view class detail, dia ada index. Ini untuk geraklah previous and next. Ini untuk point. Ini laser pointer masa kita nak mengajar kan. Okey anak-anak, okey sekarang ni kita dalam bidang bahasa 24 Ogos. Okey. Dekat sini pen tadi tu. Alright. Kat sini rakan-rakan boleh buat. Bolehlah tulis. Kalau nak masa nak menerangkan tu kan, nak tulis. Okey, ini highlighter, ini pemadam. Okey, yang kat sini ada whiteboard. Dekat sini ada quick poll. Macam contoh kan, kita tengah ngajar, tiba-tiba macam pak terlintas dalam kepala, ada soalan yang nak buat tapi tak sempat nak buat dekat slide tadi, so kita ambil je quick poll ni. Alright, yang ini pick a name. Pick a name ni nanti ingatkan saya untuk buat dan juga leaderboard. Vimala yang ini mohon boleh buka mic, nanti tolong ingatkan saya untuk pick a name ni. Okay, no problem. Nanti kan lupa. Okay, dekat sini boleh hide toolbar. Nasihat saya janganlah hide toolbar ni, nanti kan kelam kabut kita juga. Dan akhir sekali ialah untuk exit slideshow. Okay, so now saya
Okay, ini slide saya yang ni. Okay, ni pun saya pun menerangkan lah. Okay, anak-anak hari ni kita nak belajar peribahasa dalam buku teks tingkatan 4, sekian, bla 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 bla. Lepas tu mungkin kita nak menulis sikit lah. Yang ini awak kena ingat ni. Okay, ni conteng lah apa-apa tu nak ngajar budak semua. Okay, settle. Saya pun pergi next. Okay. Cuba tengok paparan di yang ni bila saya cakap ni pada yang guna dua peranti paparan pada handphone dengan paparan pada skrin mic, apa perbezaan dia? Okey, paparan yang dekat class point ada tulis multiple choice dia? Tak ada. Tak ada kan? Okey. So itu memang hanya ada pada cikgu sahaja. So macam inilah yang saya maksudkan. Jangan pilih question together with slide, apa benda tah yang tadi tu, yang soalan akan sekali dengan slide. So kat sini kita terangkan dulu. Okey, lihat gambar di bawah ni dengan teliti. Okey, semua baca betul-betul. Okey, tengok pilihan jawapan. Alright. So nanti dah bersedia belum? Okey. So now saya sebagai cikgu, saya pun akan menekan multiple choice. Rakan-rakan tengok dekat paparan skrin class point. Dia akan keluar option. So rakan-rakan boleh jawab lah. So dekat sini boleh tengok juga kat Meet, saya boleh tengok berapa orang dah jawab. So sekarang dah 4 orang jawab. 4 orang je yang jawab. Okay, tak apa, saya buat lagi sekali. Patutlah 15 saat saya bagi tadi. Nak tengok siapa cepat. Saya dah cakap tadi 15 saat. Katalah alamak, tak cukup lah nak tambah masa. Rakan-rakan boleh tekan ni. Tambah 15. Saya tambah masa lagi sekarang ni. Okay. Kalau saya tekan kat live status, dekat sini saya tahu siapa yang dah jawab. Ini submitted. Yang ini pending. Ni Emily tak jawab lagi. Vimala mana? Saya tambah masa lagi ni. Kenapa pending Pending ialah kita tunggu orang tu tak jawab lagi. Oh, okey. Vimala ni bila nak tekan ni Vimala? Dah tekan lah. Tu sebab kenapa tu tanya juga kenapa dia jadi pending. Kenapa Vimala ada 2 nama? Vimala ada guna ni ke? 2 peranti ke? Tak, tadi dah keluar dah daripada tu. Tadi dah keluar daripada tu, okey. Dah keluar masuk balik betul? Ya betul. Sebab itu dia ada 2. Ayu tak boleh ke? Saya keluar balik. Sebab tu dia ada 2. Okey. So Cikgu Ong? Cikgu Ong tak sempat. Saya pun keluar satu. Cikgu Ong tengok dua-dua. Tadi dekat laptop, lepas tu saya guna handphone. Okey. Kau tak sempat jawab kan? Tak. Handphone saya jawab saja. Okey. Yang ni nama Cikgu Malati 1. Cikgu Malati tak jawab ni. Tiu? Saya tak sempat jawab. Saya masih So nampak tak? Saya sebenarnya nak tunjuk rakan-rakan ni lah. Inilah situasi dia. So adakah rakan-rakan rasa nak letak 15 saat tu? Tadi saya sudah jawab. Tapi dia, yang tadi yang first. Lepas tu Ina cancel. Ina buat ini kali kedua. Okey. So nampak tak? Saya memang saja nak create situasi. So nanti rakan-rakan nampak. Okey, submitted ialah mereka yang sudah bagi jawapan. Pending ialah yang masih belum jawab. Jadi masa kita tengah buat ni, mungkin kita boleh ingatkanlah anak-anak murid kita. Okey, ni mana Teh bila nak jawab ni? Cepat sikit. Nuzila, jangan lupa jawab. Tekan je. Okey. Tapi itulah bila kita set masa, dia akan keluar lah nanti. Sorry, submission has just closed. Dah tutup. Okey. Ina, Cikgu Lo ada tanya soalan kot. Dia ada angkat tangan. Ina tak nampak kat Meet. Apa dia Cikgu Lo? Sorry Ina nak tanya. Cikgu boleh cancel anytime Katakan tadi kan Ina cancel sekali. So maksudnya kalau kita dah salah ke, kita nak bagi cuba sekali lagi, kita terus cancel lepas tu bagi semula. Macam tu? Boleh. Okey. Ni. Dan sebenarnya tadi nanti Ina akan tunjuk sebab ada slide yang Ina tak letak masa. Dia ada kat bawah tu close submission. Dia akan ada nanti dekat ini. Sekarang ni save for review kan. Nanti dia ada close submission. Kita tekan je.
close tu. Okay, satu lagi Ina, kalau MacBook tak boleh, masih tak boleh gunakan, ada tak alternatif yang macam ClassPoint ni boleh install dekat MacBook? Cuba guna 365. 365 Cuba, saya tak pasti, rasanya 365 online macam tak boleh. Rasanya. Okay. Tapi tak apa, nanti saya akan bagi alternatif lain. Okay. Serupa macam ClassPoint ni, tapi lain. Okay? Okay, thank you. Share. Okay, so sekarang ni, bila dah paparkan begini, kita boleh tekan je lah, show correct answer. So, kita tutup dulu, okay. Okay, tadi dah jawab kan? Alright, jawapan yang betul ialah C. Okay, 2 orang ni nanti kena denda ni. Contoh. Okay, bila dah siap ni, kita nak simpan result ini as a slide. Keputusan ini saya nak masukkan di dalam slide, so saya akan tekan ini. Insert result as slide. Tapi, ataupun kalau saya nak tengok nanti, kemudian saya boleh ambil save for review. Maksudnya bila dah habis kelas nanti, saya masuk balik, saya tengok. Okay, so yang ni saya nak insert result as slide. Okay, kalau rakan-rakan tengok, paparan saya dah tunjuk bar ni, tapi dekat handphone belum. So tak apa, saya patah balik, saya tunjuk ni. So rakan-rakan tengok dekat handphone sekarang, dekat ClassPoint. So dah tunjuk lah, okay ini dia jawapan tadi. Responnya 12 orang jawab C, 2 orang jawab A. Right, next question. Okay, yang ini. Okay, baca dulu. Bersedia dengan jawapan. Jari dah standby nak tekan dah. Okay. So mungkin masa ni boleh tanya lah. Okay, have you read the question? Can we start now? Boleh kita mula? Can, boleh. Okay, so saya akan tekan multiple choice ni. Ingat rakan-rakan, jangan lupa tekan multiple choice. Kalau tidak, anak murid kita tak boleh nak jawab apa-apa. Okay, saya pun tekan multiple choice. Ingat. Okay. Okay, saya boleh tengok live status siapa dah jawab. Pending, T belum jawab, Cikgu Ong belum jawab lagi. Nak tanya Ina, nak tekan mana? Dekat ni ada tulis option A, option B, option C, option D kan? Saya punya tak ada. Kelas code tu. Sekarang baru keluar. Okay. So tekankan jawapan. Kak Mala mana? Kak Mala tak jawab lagi. You dah tekan jawapan belum? You pilih option apa, lepas tu tekan submit. Saya masih menunggu Tiu tak jawab-jawab ni. Nanti ya. Nanti. Okay. Sebab line ada sikit masalah dia. Okay. Masa ni rakan-rakan tanyalah kalau anak murid ada masalah line, okay, kita kena bersabarlah. Mungkin lambat sikit respon mereka. Boleh saya dah kelas sekejap sebab line pun tak ada bateri. Okay, tadi kelas banyak. Okay, tadi kelas yang banyak. ni yang tadi soalan Cikgu Lo tanya. Ini masih run. Boleh tak kalau saya nak stopkan sesi ni? Boleh? Saya tekan je close submission. Okay. Tekan je stop. So kalau rakan-rakan tengok, dia akan tertera kat situ, sorry submission has just closed. So dah tak boleh jawab. So now, yang ini saya nak insert result as slide. Saya nak masukkan juga dalam slide saya. Dan ini dia, button leaderboard ni. Kita nak tengok siapa yang paling pantas. Ni dia. Okay, ni jawapan. Ini table ni. Okay, kalau saya show table, okay ni dia. Saya insert as slide. So kita tunjuk soalan. Okay, ini dia siapa pemenang tadi. Okay, tempat pertama T, tempat kedua T Sikia, tempat ketiga Samila, tempat keempat Malati, tempat kelima Gadis Sabahan, tempat keenam tak tahu siapa. Okay.
Ina ada soalan. Ya. Sebab kita pakai tadi saya dah masuk daripada laptop, lepas tu saya keluar, lepas tu masuk dekat handphone. So dia tak akan tunjuk lah saya walaupun saya hantar jawapan dekat sana. Dia masih dekat pending lagi Masih dekat pending lagi maksud? Tak. Dia aktif mana yang sedang aktif. Tadi kalau Bimala tengok sebenarnya nama you tadi satu dekat submit, satu dekat pending. Ya betul. Itulah okey, dua-dua ada dekat sana ada kan. Dua-dua ada. Betul. Alright. Okey. Ni yang tadi. Okey. Now. Soalan seterusnya. Okey, lihat gambar bersiri di bawah dengan teliti. Berdasarkan gambar bersiri tersebut, tulis dua peribahasa yang sesuai. So saya akan tekan short answer ni. Di sinilah anak-anak murid boleh menjawab dalam bentuk ayat. Kalau rakan-rakan tengok pun dia akan keluar short answer, type your answer in the box below. Yang ini boleh jawab sekali sahaja. Sekali dah tekan submit habis. Dia tak boleh jawab dua kali. Okay. Jawab WI boleh ke? Sekali dah Vi. Tak kisah. Memang phone memang lambat sikit dia keluar soalan. Sebab you punya internet. Oh, sebab saya sekarang masih sebab masih soalan yang tadi punya. Oh, okey. Okey. Memang sebab benda ni memang guna line kan, memang guna internet, so dia akan Okay, kalau rakan-rakan tengok dekat Meet tadi saya dah setting dah benda ni 2 minit. So saya tunggu jawapan lagi dan rakan-rakan akan tengok ni ada appear lah jawapan-jawapan ni semua. So saya boleh tekan live status nak tengok siapa yang dah jawab. Okay, kat sini yang dah jawab Alex, Emily, Vimala, AB, Emoji, Samila, Ong, Cikgu Suzana, Normala, Hanani, T, Philip. Mana gadis Sabahan ni tak jawab-jawab lagi. Okay. Masa ni bolehlah panggil anak-anak murid ni. Okay. Okay, tunggu dulu lah Lagi 24 saat. Ina, anak murid tu boleh guna nama samaran juga ke? Anak murid? Anak murid kita nanti. Kita pesan dekat dia orang. Sila gunakan nama penuh anda untuk memudahkan saya mengambil kehadiran. Saya buat ayat macam tu lah. Siapa tulis nama samaran, kira tak ni. Okey, lagi 1 saat. Alright, habis. Ina, nak tanya sekejap. Boleh. Ina dah beli kan license ini kan? Dia punya music ada beza tak kalau yang kita tak beli? Maksudnya lagu yang dia bagi tu kan unlimited ke macam yang free try? Music dia tu kita tak handle pun rasanya. Kita tak control pun, dia keluar sendiri. Oh, so yang bezanya yang beli dengan tak beli bezanya yang kita guna macam tu. Bilangan yang kita bagi. Yang kita boleh letak. Okay. Itu dia. Thank you. Alright. So, ini adalah paparan kita bila murid dah jawab kan. Right. Dia boleh juga kita gunakan kaedah ni tau. Lepas budak dah ni, kita guna kaedah Olem. Oh, saya suka yang ni. Okay. Saya pun ni, show like answer only nanti kan. Okay, saya like ini. Boleh guna kaedah ni. Yang sebelah ni ialah kita download. Kita download. Contoh saya download ni, nanti rakan akan tengok apa jadi Ini dia akan jadi satu slide. Kalau contoh saya ambil yang ini pula. Saya ambil tepi sikit. Okay, yang ini saya ambil lagi satu. Okay, dia akan ada dekat slide belakang. Dia akan tambah slide. Tak apa, okay, yang ini saya tekan save for review. Okay, so saya okay, rakan-rakan tengok. Ini dia. Ingat tadi saya tekan 2 kali kan, saya download. So dia akan keluar macam ni. Okay, ni usaha tangga kejayaan. Okay, mungkin dekat sini rakan-rakan nak semak ke, nak apa kan. Boleh lah masa ni. Tapi di screen tak nampak. Dia nampak dekat Google Meet. Okay. Alright. Ina, di screen tak nampak maksudnya dekat handset kita yang buat tu kita tak nampak? Tak mesti nampak macam application. Oh, okay. So yang tadi Ina download tu, Ina download, kalau katakan Ina download semua, dia akan papar semualah maksudnya.
Okay, tengok Saya tekan okay. balik view responses ni. Ini kan? Okay, saya ambil ini Saya ambil ni pula. Insert result as slide. Okay. Alright, tengok ini dia. Dia akan paparkan semua jawapan. Seperti kaca lupa unity, strength, ni macam ni. Ina, dalam bahasa Cina dia boleh tulis tak? Dia boleh baca tak? Dia ada konflik tak? Font kan? Itu Font. mungkin boleh cuba kot. Cikgu lo cuba nanti share, bagi tahu. Boleh tak? Tapi sebab lo punya tu MacBook tak boleh download. Okey. Alamak, Ina pula tak ada bahasa Cina. Dia kata tak. Okay, tak apa. Nanti lo cuba dekat yang suami punya. Okay, thank you. Alright. Okay. Yang ini kan kita boleh marah budak kita tau. Kita patah balik kat soalan. Baca saya tulis apa? Tulis 2 peribahasa. Kenapa bagi 1? Tak alert ni. Okay, tu macam ni. Okay. Next. Saya tengok sorry dah 3.26 dah. Okay, yang ini slide drawing. Yang inilah masanya untuk rakan-rakan menguji jari kita tu gemuk ke tidak. Saya cakap diri saya tak cakap kawan-kawan. Saya cakap saya. Okay, so sekarang ni saya dah terangkan, baca ni semua. Okay, slide drawing. Kalau rakan-rakan tengok, saya tambah masa lah. Zalim pula saya. Rakan-rakan kena tekan open slide. Tekan open slide. Okay, now dia ada pen warna hitam, hijau, merah, kuning, biru tu. Pilihlah. Mana-mana pen, lepas tu gariskan. Buat garisan. Saya tambah masa, jangan risau. Lepas tu dah siap jawab, tekan submit. Kalau saya tengok live status yang dah jawab NMG T. Ina kecil sangat tak nampak. So nanti rakan-rakan masa buat tu janganlah terlalu kecil. Okay, ikut kesesuaian. Okay, good. Ni dia. Saya submit je, saya tak baca. Sebab soalan tu Sama lah tu. Mana dia baca. Saya pun tak baca, saya main tala je. Saya buat salah, saya argue dulu. Okay, katalah ini semua dah jawab kot rasanya. Kak Mala dengan Kak Zila belum. So nanti masa kita dengan murid kita bagi tahulah. Okay, bila dah sampai dekat slide drawing ni, cakap dengan mereka, okay, tekan open slide. So diorang akan tekan open slide. Nanti diorang akan lukis lah. Kita kena bagi bagi arahan dekat mereka. Kalau tidak mereka tak tahu. Ina. Ya. Nak buat garisan tu macam mana nak padankan tu? Akak dah tekan open slide tadi kan? Belum, tekanan open slide ni. Tekan open slide. Lepas tu lukis lah. Okey, dah boleh. Ina. Ya. Sorry. Katakan budak tu dia dah submit, tapi dia rasa macam jawapan dia salah, dia nak buat semula. Tak boleh? Dah submit lah maksudnya. Dah submit, sekian, terima kasih. Majulah sukan untuk negara. Okay, Kak Zila dah hantar. Okay, saya close submission. Alright. Yang ini, kalau rakan-rakan nak semak nanti, ambillah save for review. Tapi kalau rakan-rakan nak terus insert result as slide, okay, saya bagi tahu ya. Sekarang ini yang hantar ini ada 20 orang. 20 jawapan. So kalau saya tekan insert result as slide ini, maksudnya saya akan tambah 20 slide dalam slide saya. Okay, saya akan tambah 20 slide sebab satu jawapan ini akan jadi satu slide. Jadi kita mungkin nak ambil beberapa sahajalah. Katalah saya nak ambil yang ini, so saya tekan download ni. So, saya nak ambil yang ini. Okay, atau saya ambil mana lagi? Tunjuk contoh je ni. Okay, yang ini. So saya tekan juga save for review. So at least nanti saya boleh semak balik jawapan yang anak murid yang lain. So kat sini, kalau tengok kat screen,
Okay, ni slide yang pertama. Ni siapa jawab. Perasan tak ada nama. Kita tak tahu siapa yang jawab ini. Sebab tadi masa kita setting class point tu, kita dah set dah hide participants name. Lepas ni kita boleh tengok apa beza kalau kita untick yang hide tu. Soalan yang ini. Okay. So now, okay, can you help the duck? Please help. Please help. Okay, so now saya tekan slide drawing sekali lagi kita main lukis-lukis. Okay, tekan open slide. Lepas tu lukislah. Kalau siapa tengok dekat screen Google Meet, ada nama. Kali ni ada nama. Ada nama Samila, Emily, Gadis Sabahan, Bimala, Ong, Hanani. Ni kita ada nama. Ina, dia punya license, kalau seorang beli, kalau kita sharekan license, boleh guna serentak tak? Ina tak boleh jawab yang tu. Itu technical Ina tak pasti. Oh, okay. Thank you. Alright. Yang ini kan ya. Macam mana nak buat jalan ni? Ina, saya punya tak ada Open slide belum? Nak buat jalan ni garisan ni, tak keluar garisannya. Akak dah tekan open slide ke belum? Tak ada open slide pun kat sini. Kenapa tak ada open slide pula? Orang lain semua ada tak? Kalau tak ada, mustahil tak? Diorang boleh lukis tak? Macam yang ada cuma gambar tu je lah. Dia sama je konsep macam yang tadi tu. Yang kita sesuaikan tu. Bila keluar gambar tu, mesti bawah tu ada open slide. So akak tekan open slide tu, baru kita boleh lukis. Kak Nozila, Kak refresh. Ya, Kak refresh. Tadi saya pun sama. Refresh dia akan baru ada. Akak tekan titik 3 dekat atas sebelah kanan tu, lepas tu pilih refresh. Oh, dah keluar dah open slide. Tadi saya pun sama. Tak keluar, tunggu. Dah boleh nak? Okay, terima kasih Tiu, terima kasih Kai. Kai marah betul lah, dia punya jalan itik dia lah. Sampai terkeluar-keluar. Okay, Kak Zila, saya masih tambah lagi beberapa saat tadi. Saya bertambah-tambah masa ni. Mana akak punya? Siapa tengah jawab? Dah hantar. Okay. So, saya close lah. Okay. Saya nak tunjuk dengan rakan-rakan. Tadi saya cakap je kan, kata nanti akan jadi 20 slide. Okay, ni saya nak tunjuk. Saya masukkan je. Dan kadang-kadang dia ambil masa. Sebab kalau ramai partisipan dia, so nanti dia akan agak lag sikit lah. Okay. So now, kita tengok dekat skrin dia dah keluar. Image uploaded by Sarmila. Ni jawapan Sarmila. Ini jawapan Emily. Ini jawapan Gadis Sabahan. Ini jawapan Vimala. Ini jawapan AB. Ini jawapan Tesikia dan seterusnya. So kita akan review seorang-seorang. Okay, ini satu contoh aktiviti kalau kita nak buat mungkin sebagai set induksi ke. Nak mula kan, nak tarik perhatian anak-anak murid kita ni supaya wake up. Kita boleh main benda ni. Okay, right. Ini dia. Nak pergi kepada image upload. Saya minta maaf dah pukul 3.34 saya drag masa sikit Okey, tempat peranginan yang anda ingin pergi apabila tamat pandemik ini. So ini kita guna function image upload. So now saya tekan image upload ni. Jadi dekat rakan-rakan dia akan keluar.
So click to choose image. So rakan-rakan tekan je click to choose image. So pilihlah gambar yang ada dalam kita punya handphone, kalau guna handphone, ataupun mungkin boleh tekan browse. Browse ni sebenarnya dia cari dalam handphone kita juga. So sebenarnya gambar tu daripada handphone kita. Okay, katalah macam Kayi tak ada gambar apa, bubuhlah Kayi gambar apa-apa pun. Sebab dia fungsi ni, macam mana dia ni. Okay, dah berapa orang dah? Lagi berapa belum hantar? Gadis Sabahan ni tak jawab lagi. Philip belum, T belum, Nozila belum, gambar emoji belum. Ina akak tak ada gambar, hantar gambar apa-apa je. Letak je lah Kak, jangan letak gambar yang tak sepatutnya kami nampak sudah. Click to choose image kan? Betul. Philip, you nak letak gambar Vimala pun tak apa. Ina, lepas tu select image, lepas tu done Betul. Lepas tu tak ada apa lagi. Dia keluar apa lagi kat dekat skrin lah Kak? Sebab kat sini tak keluar. Ada perkataan cancel, ada perkataan confirm. Confirm. Okay. So saya tengok balik. Cikgu T ada nak jawab tak? Lagi 15 saat. Ina, tak ada gambar dalam handphone. Saya save dekat laptop saya tapi saya guna handphone. Oh, tak apa. Saya macam tak percaya dalam handphone tak ada gambar. Ada gambar yang lain-lain. Tak ada gambar pemandangan, tak ada. Oh, tak apa. Kita orang tengoklah saya letak pun gambar apa. Ni gadis Sabahan. Gambar cari. Oh, tak apa. Alright. So macam inilah dia. Inilah dia gambar-gambar yang dihantar, yang dah dijawab. Okay, so boleh juga nak save for review ataupun insert result as slide ataupun kita pilih beberapa. So kat sini saya nak tekan je lah. Tak nak. Kesian nanti lah kalau tak tengok. Okay, saya ambil gambar ni. Ambil ni. Okay, so ni saya save for review. So rakan-rakan boleh tengok. Okay, ini image uploaded by Philip. Ni boleh tahulah siapa yang ni. Okay, ni Kak Mala nak pergi sini nanti. Puan Malati, wow. Puan Malati nak pergi Santorini. Masalahnya saya risau Santorini ni banyak naik tangga. Kita biarkan tengok gambar je lah Ina. Alah. Okay, so now dah sampai pada slide saya yang hampir di penghujung. Okay, kongsi perasaan anda setelah mempelajari class point ini. Okay, yang inilah dia function word cloud. So kita nak tengok word cloud ni macam mana. So saya tekan word cloud. Okay, dia akan tulis kat situ. This activity requires you to submit a word or a phrase. Multiple submissions are allowed. Okay, cuba rakan-rakan mula-mula buat satu perkataan. Lepas tu buat frasa. Buat satu ungkapan. Cuba masukkan. Type sahaja, tekan add. Type aja, tekan add. Okay. So rakan-rakan boleh tengok dekat Google Meet ni, inilah paparan dia. Inilah dia word cloud. Boleh type. Cubalah bubuh banyak-banyak.
Okay, cuba juga letak icon, emoji. Cuba letak emoji. Dah ada orang letak thumbs up, letak love. Cuba letak apa-apa emoji. Nak letak emoji macam mana lah? Akak, dekat akak punya keyboard. Akak punya keypad ni kan ada kat handphone. Akak handphone ke laptop? Akak guna handphone sekarang ni. Kalau handphone akak selalu letak emoji, macam mana ke akak tak pernah guna emoji? Tak nak klik kat mana ni? Nak tekan mana? Okey, tadi akak dah masuk perkataan tak? Dah kan? Dah, akak masuk perkataan. Dah, cukup tak? Tak payah. Emoji tu kan nanti akak pening. Tak apa, perkataan tu dah okey tu. Alright, katalah okey ni dah banyak, kita boleh close submission. Okay, so saya insert result as slide. So saya akan paparkan lah pada kelas. Okay, ini tadi saya tanya kongsi perasaan anda selama dari kelas point. So ini jawapan yang saya terima. Okay, saya suka kelas, aktiviti menyeronokkan. Okay, jangan sedih ada tulis tu tak dapat download. Alright, dan ada banyak emoji. Alamak, ada gambar pizza pula kat situ. Allah hai. Okay, so sebenarnya kita dah sampai ke penghujung. Okay, dia katalah ni dah habis kelas ni. Okay semua, saya dah habis kelas, terima kasih bla bla bla. Tapi kat sini belum habis lagi. Okay, yang ni dia tanya, want to keep your ink annotation? Tadi kan dia tulis apa-apa, something, saya tulis keep. Okay. Ina pick a name, belum. Oh my god, Bimala. Baru cakap, okay, terima kasih Bimala. Okay. Okay, now saya nak tunjuk yang pick a name ni. Okay. Dekat pick a name, kalau rakan-rakan tengok dekat skrin tak ada. Tapi dekat skrin Google Meet ada. Okay, tengok kat skrin Google Meet ya. Okay, yang ini adalah untuk macam contoh kita nak buat bagi apa? Nak buat cabutan bertuah ke, ataupun kita nak pick randomly siapa murid yang akan jawab soalan kita. Okey, contoh saya nak tanya, alright, soalan saya petang nanti awak nak makan apa? Okey, saya nak tanya warna pink, Nozila. Petang nanti nak makan apa? Nak makan buah. Okey, Nozila kata nak makan buah. Okey, saya pilih lagi seorang hijau. Roti. Nak makan roti, terbentang dah kat sebelah je. Macam itulah. So kita reset. Ni tutup. Kalau reset apa jadi? Tekan balik, sama juga. Okay, so nanti kita boleh main ni lah untuk appeal name. Macam ni lah. Kita tak tahu siapa ada kat sini. Okay. Cuma yang ini dia tak boleh masuk dekat dalam slide. Ini hanya di paparan tambahan kelas point. Okay. Kalau saya tekan leaderboard ni, dia keluar balik leaderboard yang tadi lah. Dah berapa leaderboard kita buat? Tadi saya buat satu sahaja. So inilah keputusannya. Okay, so now saya end saya punya slideshow. Jadi dekat class point handphone tu dah tak nampak apa-apa. So sekarang ni soalan saya. Berapakah jumlah slide saya sekarang? 44. Siapa ingat awal tadi berapa? Tadi 10. Tadi sekarang 44. Yes. Kenapa? Sebab yang inilah contoh jawapan-jawapan tadi tu dia akan masuk dalam slide kita. Ni. Semua ni. Jadi, okey, macam tadi ingat tak saya katalah ini kan, kita dah tadi dah habis ni kita okey, sekarang ni saya dah masuk ke sesi selepas PDPR. Okay, selepas PDPR. Jadi anak murid kita dah bagi jawapan macam ni. So now masa untuk kita menanda. Jadi katalah sekarang ni saya nak menanda kan. Saya tak boleh menanda macam ni. Saya kena masuk dekat ruang, jadikan dia slideshow. So sekarang saya pun menanda. Katalah ini betul. Saya pun tak tahu betul ke tak ni. Okay, ni keep. So rakan-rakan tengok sekarang ni dekat slide saya ni dah ada ni. Dah ada annotation ni. So macam mana nak hantar dekat anak murid? Ada beberapa cara. Pertama, kita download lah ini sebagai PDF. Save as, file dia PDF.
Kita boleh hantar satu slide, satu file PowerPoint kita ni kepada anak murid kita so mereka boleh review. Ataupun, ingat tak dulu saya pernah ajar, kita boleh screenshot sahaja. Kita screenshot paparan ni, kita hantar personally ke anak murid kita. Atau ada lagi satu, rakan-rakan, cuba type, siapa yang guna komputer, cuba type dekat bawah ni, dekat search ni, cuba type ni, snipping tool. Ambil snipping tool. Ada jumpa tak? Siapa yang guna Windows lah Yang guna Apple ada. Okay, so tekan snipping tool tu. Tekan saja. Dia tak ajar apa-apa pun. Okay. Dah dah tekan Okay, now okay, dia dah keluar ni. Snipping tool is moving, bla 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 ni semua. Okay, try snip and sketch. Okay, saya X. Okay, now cuba tekan print screen dekat ni. Cari ke kunci print screen. PRTSC. Dekat keyboard atas sebelah kanan. Cuba tekan. Okay, bila tekan dia jadi tak macam saya? Tiba-tiba jadi kelabu macam ni. Jadi tak? Okay, tak apa, tengok dulu saya buat Saya escape balik. Okay, saya tekan print screen dekat kekunci keyboard saya. Kemudian nanti saya select area. Okay, saya select. Saya lepas, dia akan keluar macam ni. Inilah dia snipping tool. So dekat sini kita boleh pilih sama ada kita nak, ini apa, upload to printscreen.com. Tak payahlah, ini untuk share. Ini untuk cetak, ini untuk copy, ini untuk save. Dan kita boleh juga nak buat teks dalam tu, nak conteng-conteng ke apa ke. So contoh saya ambil save. Okay. Kalau save, saya save lah terus. Ataupun kalau saya nak ambil copy, so saya ambil copy. So saya hantarlah pada contoh saya hantar dekat saya tu ni. So saya hantar jadi sebagai image. Itu dia cara. Alright. Okay. Rasanya tadi mesti tanya kan. Okay, saya pergi kat slide 14 ni, nampak tak dia warna hijau? Dia warna hijau ni sebab tadi satu dia ada responses dan saya ada klik juga save for review. So nak tengok balik, saya tekan je slideshow. Saya tekan ini. Nak jadi hijau ni saya tekan je view responses. So kita boleh tengok balik siapa yang jawab tadi. Ni selepas kelas selepas PDPR dah tak ada anak murid dah dengan kita. So kita boleh tengok balik. Dengan cara mesti tekan slideshow. Ingat, kelas point ini hanya aktif dalam mode slideshow. Okay. So rasanya saya buka sekarang ni sesi untuk soal jawab. Slide Ina boleh share ke? Kak Zuzana tanya apa ni? Slide Ina boleh share ke? Tak. Yang sebut ni soalan awal tadi tu. Oh, itulah. Sejam yang lalu Kak. Minta maaf Kak. Sejam yang lalu. Dah tahu dah jawapannya. Okay, Ina nak tanya sikit. Boleh. Apa ni sekarang kita nak buka yang slide punya background kan? Yang tadi you kata boleh insert graph paper apa semua kan? Sekarang kita saya nak upload image dalam tu kan? Saya dah choose image tu. So bila saya nak gunakan balik tu macam mana? Maksud gunakan balik tu? Dia dekat whiteboard background tu dia akan keluar benda tu kan bila kita choose tu. Sebab hari tu saya cuba buat dia macam tak keluar pula benda tu. Kita cuba sekejap. Boleh? Okay, maksudnya kat sini katalah ini saya masuk. Saya ambil whiteboard. Cuba paper. Okay. Kalau kita insert image yang baru. Okay, sekejap kita cuba ni. Saya cuba yang ni dulu. Okay, ini satu. Katakanlah kat sini kita new, terambil ini pula. Apa pasal saya buat saya? Okay, new slide. Yang ini saya ambil ni, whiteboard ni kan? Ya. So, saya ambil ni. This an image.
Kita ni open. Sama lah pula. Use an image. Ni open. Okay. Right. Saya dekat sini. Okay. So now dia kena masuk dekat dalam. Saya pergi whiteboard. Tu. Oh, okay. Tara dia ada. Alright. Sebab hari tu cuba tak dapat. Okay. Thanks. Nah, sama-sama. Okay, ada soalan lain tak? Sorry tau, dia punya whiteboard memang tak banyak. Dia bagi kita 6 ni je. Tapi kita boleh tukar. Ni kalau kita tak nak, kita tukar. Kita remove. Atau use, kita buat lain. Kita tukar image lain. Tapi dia bagi kita 6 je. You can configure up to 6 whiteboard backgrounds. Okay? Ada soalan lain? Sementara tu, saya lupa. Dekat ruangan chat saya letak link untuk kehadiran link untuk kehadiran dan juga link untuk channel Telegram saya. Okay, saya minta maaf data ambil lebih 20 minit pula sebab saya jangka sejam. Okey, ada soalan lain? Ina, tak boleh klik kenapa nak? Akan tak boleh klik apa? Akan nak type email dan tak kesel, tak keluar. Akan nak type email? Untuk kedatangan ni. Ada dah boleh? Okey. Okey, sementara mengisi, ada soalan apa-apa? Philip, okey? Ina tadi kata yang kalau MacBook ada apa yang boleh install? Okey, sebenarnya yang ini tak payah install. Boleh guna Google Slide. Sebenarnya kita boleh guna Google Slide. Okey, dekat Google Slide ni contoh, Ina nak cerita, lupa nak share. Okey. Dekat Google Slide ni, Google Slide pun ada juga add-ons seakan-akan ClassPoint. Cuma dia punya function dia kurang sedikit lah. So dekat sini dia punya add-ons dia ialah kat sini saya tak ada ni. Saya kena guna saya punya. Cari ni, tak apa-apa seriusnya get add-ons. Ni nampak tak? Okey, nampak. Cari PDAC. Ini. PDAC. Itu ada belajar kan? Cikgu Lu kan? Ya. PDAC ni pun fungsi dia sama. Cuma macam saya cakap lah, ClassPoint dia lebih sikit. PDAC ni hanya ada beberapa option sahajalah. So ini salah satu. Ada lagi satu, nama dia Slido. Macam mana spell? S-L-I-D-O. S-L-I-D-O. Slido. Itu pun Slido dia boleh guna dekat PowerPoint dan juga dekat Google Slide. Okay. Nanti boleh explore lah. Kalau PDAC ni, dia ada ni. Ada text, ada choice, ada number, ada website. Lepas tu kalau kita pro, kita boleh guna draw dengan draggable. Hampir sama. Okay. Thank you. Alright. Okay. Rasanya saya rasa semua tak ada apa soalan kot. Alright. Okay. Kalau tak ada apa, pada rakan-rakan semua terima kasih kerana sudi meminjamkan saya 1 jam 24 minit petang ini untuk kita sama-sama mempelajari, mengenali ClassPoint ini. Dan macam saya pernah cakap, saya pernah ungkapkan ayat ini,
betul kita ada banyak apps. Kita ada banyak sangat pilihan pilihan apps yang kita boleh gunakan masa PDPR. Tetapi hanya kita sahaja sebenarnya yang tahu kemampuan anak murid kita, dan hanya kita sahaja yang tahu yang mana sebenarnya sesuai untuk kaedah PDPR kita. Tapi tidak salah untuk kita belajar semua apps itu. But at the end, kita yang pilih yang mana satu kita nak guna. Okay? Dan kita jugalah yang sebenarnya bertanggungjawab untuk menjadikan PDPR kita lebih menarik, dapat menarik minat anak-anak murid kita. Biarkanlah apa sahaja yang berlaku, ramai anak murid tak nak masuk apa semua, tetapi walaupun hanya ada 5 orang yang join kita pada hari itu, kita raikan mereka. Kita raikan mereka, mereka ingin bersama kita, mereka ingin untuk ilmu, jadi kita pun bagilah sehabis baik 100% untuk mereka. Kerana percayalah ilmu yang kita bagi pada mereka tu insya-Allah akan bermanfaat buat mereka. InsyaAllah. Jadi terima kasih rakan-rakan semua, sekali lagi saya mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang sesi saya ini ada yang kata-kata saya yang mengguris perasaan rakan-rakan, gurauan saya yang terlebih, saya mohon ampun dan maaf. Dan terima kasih semua. Saya doakan kita semua sentiasa dilindungi, selamat semuanya dan jaga diri baik-baik. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Ina. Terima kasih Ina. Okay, thank you Ina. Thank you Ina.